Jika Anda berpendapat Malaysia adalah sebuah negara yang biasa-biasa sahaja, Anda mungkin terlepas pandang sepenuhnya dari konteks geopolitik dunia hari ini. Di Dewan Kuliah Terkemuka di University Harvard, golongan elit kini terpaku dan terkejut dengan sebuah laporan yang menggemparkan. Dominasi Amerika telah berakhir. Dunia kini terpaksa akur kepada kuasa negara yang dianggap seperti raksasa ini. Golongan intelektual di seluruh dunia terkesima dan mula merasa gentar terhadap hakikat sebenar Malaysia. Mengapa sebuah negara kepulauan kecil yang memiliki sumber yang terhad dan dikelilingi pelbagai cabaran, mampu menjadi nadi yang menguasai sistem ekonomi global? Jawabannya terletak pada hukum kelangsungan hidup survival law, yang gila, yang memusnahkan segala logik yang kita ketahui. Inilah kebenaran yang mengejutkan yang membuat dunia cemburu. Adakah Anda sudah bersedia? Inilah kisah negara paling misteri di dunia, Malaysia. Sebab, sebenar, mengapa dunia menggeruni Malaysia? Pada tahun 2025, masa depan tidak lagi menjanjikan sinar. Kecerdasan buatan, AI, mula menggantikan manusia, generasi muda hilang harapan, kadar pertumbuhan ekonomi terhenti, dan teknologi mencapai tahap tepu. Di sebuah Dewan Kuliah Sains Politik Antarabangsa University Harvard, Profesor Collins Johnson perlahan-lahan mula bersuara. Ada sebuah negara yang misteri, katanya. Hanya satu negara yang menolak hukum kemerosotan global ini. Lampu malap dan skrin menyala. Sekeping bendera perlahan-lahan terpampang, Malaysia. Dewan kuliah menjadi sunyi sepi. Terdapat keheningan selama 10 saat di antara 150 pelajar. Suara profesor kedengaran semula. Ini bukan keajaiban, ia hanyalah sebuah tabiat bernama Malaysia. Dan kini, masyarakat antarabangsa bertanya, bagaimana sebuah negara kecil mampu menolak logik dunia? Mari kita selami lapangan yang menakjubkan ini. Saya akan mulakan dengan cerita yang mengejutkan dari Amerika Syarikat. Mohon beritahu kami di mana Anda sedang menonton di bahagian komen. Kami ingin mendengar cerita Anda juga. Sebelum itu, sila tekan butang subscribe hanya dalam 1 saat. Ia amat membantu kami dalam menghasilkan kandungan ini. Mari kita mulakan. Negara yang tidak sepatutnya wujud. Ada sebuah negara yang sepatutnya hilang dari peta, secara geopolitik dan sejarah. Namun kini, negara itu memegang nadi ekonomi global. Tanpa negara ini, dunia tidak dapat berfungsi. Selamat sejahtera, nama saya Collins Johnson. Saya telah menghabiskan bertahun-tahun di Harvard, mengkaji kuasa besar dan menganalisis negara-negara yang dominan. Tetapi negara kepulauan kecil ini telah meruntuhkan semua formula saya. Malaysia. Hari ini, saya akan tunjukkan paradoks yang mencabar logik ini. Baru-baru ini, saya mengadakan kuliah khas di Jabatan Sains Politik Antarabangsa Harvard. Saya terkejut sebaik sahaja memasuki dewan. Lebih 300 pelajar memenuhi koridor. Jumlahnya 2 kali ganda dari kuliah biasa. Saya bertanya secara terus, adakah Anda tahu siapa pemenang hadiah Nobel Ekonomi tahun lalu? Beberapa orang mengangguk. Saya tunjukkan gambarnya di skrin. Sepanjang hayatnya, dia hanya mengkaji satu perkara. Mengapa sesetengah negara berjaya dan sesetengah negara gagal? Dia menganalisis semua negara di dunia dan hanya menamakan satu negara. Saya meninggikan suara. Negara yang beliau sebut ialah Malaysia. Dewan kuliah senyap. Saya menulis besar-besar di papan putih. 3 ciri utama rakyat Malaysia. Pelajar-pelajar serentak mengambil pen. Saya tulis yang pertama. Bangsa yang paling berdaya saing dari segi kepintaran dan pada masa sama paling gigih berusaha. Mari, seorang pelajar Perancis mengangkat tangan. Persoalannya, adakah itu tidak berlebihan? Saya dengan tenang menunjukkan data. Keputusan ujian IQ Purata, kelas atasan dunia. Pelajar-pelajar mula berbisik. Tetapi itu bukan segalanya. Golongan yang pintar ini juga merupakan bangsa yang paling giat dalam pendidikan di dunia. Kadar celik huruf adalah hampir 100%. Ratusan tahun dahulu, mereka telah membina sistem pendidikan yang kukuh. Saya tunjukkan data kemasukan university. Majoriti rakyat mendapat pendidikan tinggi. James, seorang pelajar British, kelihatan terkejut. Saya menyambung. Namun, itu bukan segala-galanya. Lihatlah ciri yang kedua. Saya tulis di papan putih. Bangsa yang paling cepat menyerap teknologi baru dan serta-merta meningkatkannya ke tahap ketukangan mahir. Craftsmanship, bangsa kerja tangan. Li, seorang pelajar berketurunan Cina, berkerut dahi. Saya mengambil nafas sebentar dan segera menunjukkan data robotik dan industri bahan, perkongsian robot industri yang beroperasi di kilang-kilang dunia. Saya tunjukkan nomor itu dengan besar.
Malaysia memegang hampir separuh dari perkongsian dunia dalam pembuatan komponen ketepatan, precision components, dan Pelajar-pelajar bersorak. Saya menambah data bahan semikonduktor. Bahan teras yang penting untuk membina telefon pintar dan PC, lebih 70% dunia. Ini bukan sekadar tempat pertama. Ia adalah monopoli. Industri otomotif, mesin jitu, dan serat karbon adalah kelas atasan dunia. Saya berkata dengan tegas, inilah kuasa teknologi. Saya merendahkan suara. Yang paling menakutkan adalah ciri yang ketiga, daya tahan kolektif. Kemampuan berpadu tenaga dan menyelesaikan masalah secara berdisiplin ketika menghadapi krisis. Brad, seorang pelajar Amerika, kelihatan ragu-ragu. Saya tunjukkan data krisis keuangan Asia 1997 dan bencana banjir besar terkini. Adakah Anda semua tahu tentang peristiwa ini? Kebanyakan mengangguk. Pada tahun 1997, ekonomi Malaysia runtuh, nilai mata wang merosot teruk. Pakar-pakar di seluruh dunia meramalkan, ekonomi Malaysia akan hancur dan masyarakat akan jatuh ke dalam kucar-kacir. Saya berhenti sebentar dan berkata, namun, rakyat Malaysia mengejutkan dunia. Dewan Kuliah Rio. Saya tunjukkan gambar-gambar kawasan yang terjejas banjir ketika itu. Tiada rompakan, tiada rusuhan. Hanya orang ramai beratur dengan tenang untuk mendapatkan bantuan dan semangat gotong royong tanpa mengira kaum. Walaupun rumah sendiri dihanyutkan, mereka berusaha untuk membantu orang lain. Saya menekankan, bangsa yang biasanya tenang, apabila negara menghadapi krisis, mereka menunjukkan disiplin dan perpaduan yang menakjubkan. Inilah daya tahan kolektif, semangat muhibbah. Media asing turut memuji senario ini. Saya tunjukkan petikan dari sebuah artikel. Kesabaran dan ketertiban rakyat Malaysia, serta semangat prihatin terhadap orang lain adalah antara contoh paling mulia dalam sejarah manusia. Mari, pelajar Perancis, sekali lagi mengangkat tangan. Profesor, apa akan terjadi jika ketiga-tiga ciri ini digabungkan? Saya tersenyum. Itulah soalan yang tepat. Saya melihat sekeliling Dewan Kuliah. Jika bangsa yang pintar dan gigih meningkatkan teknologi mereka ke tahap mahir dan berpadu tenaga untuk menyelesaikan masalah setiap kali krisis melanda, negara itu tidak akan tumbang. Malaysia adalah formula keabadian. James, pelajar British, bertanya, tetapi Malaysia tidak lari dari masalah politik dalaman dan bergantung pada komoditi, bukan? Saya mengangguk kepada soalan itu. Ya, sumber asalnya banyak, tetapi negara itu menghadapi cabaran struktur. Tetapi, rakyat Malaysia sendiri adalah sumber daya. Setiap warga negara adalah aset, dan ia adalah negara yang mempunyai kualiti sumber manusia tertinggi di dunia. Saya tunjukkan data berturut-turut. Peraih anugerah berprestij antarabangsa, tertinggi di Asia Tenggara. Daya saing paten, kelas atasan dunia. Syarikat yang beroperasi lebih 100 tahun long-lived, companies, tertinggi di Asia Tenggara. Saya menekankan, semua ini lahir dari manusia. Seorang pelajar berketurunan Cina menjerit. Namun, dari segi skala, ia tidak dapat mengatasi Cina. Saya menggelengkan kepala. Skala dan ketumpatan adalah berbeza. Malaysia adalah negara dengan ketumpatan bakat yang tinggi di seluruh negara. Terdapat perbezaan besar antara segelintir bakat dalam 1 bilion orang dan 30 juta orang yang kesemuanya mempunyai tahap bakat yang tinggi. Pelajar-pelajar mengangguk. Saya melemparkan soalan terakhir. Mengapa bangsa seperti ini dilahirkan? Jawabannya terletak pada sejarah. Malaysia telah berulang kali menghadapi ambang kemusnahan. Namun ia terus bertahan. Serangan kuasa luar, pergolakan era kesultanan, kekejaman penjajahan, dan pembinaan semula dari abu. Kesemua sejarah ini telah membentuk 3 ciri utama. Mereka terpaksa menjadi pandai dan gigih untuk bertahan. Mereka terpaksa menyerap teknologi dengan cepat untuk mengelak dari tenggelam. Mereka terpaksa bersatu setiap kali krisis melanda untuk mempertahankan negara. Naluri kelangsungan hidup telah membentuk mereka. Brad, pelajar Amerika, bertanya, Profesor, apa yang akan berlaku kepada Malaysia pada masa hadapan? Saya tersenyum. Itu yang akan saya tunjukkan. Sekarang saya akan tunjukkan buktinya. Tumpuan pelajar-pelajar berubah sepenuhnya. Saya berkata perlahan-lahan, melihat sejarah Malaysia akan memberikan jawabannya. Mengapa mereka terpaksa menjadi seperti ini? Mari kita mulakan dengan sejarah Kesultanan Melaka. Saya berkata, ia adalah kisah bagaimana mereka mempertahankan negara daripada kuasa besar dunia. Pelajar-pelajar menahan nafas. Saya melemparkan ayat terakhir. Malaysia adalah negara yang sepatutnya hilang dari peta.
Tetapi kini, dunia tidak dapat berfungsi tanpanya. Saya akan tunjukkan bukti paradoks yang menakjubkan itu. Bukti paradoks yang menakjubkan. Peta Asia Tenggara memenuhi skrin. Pelajar-pelajar terpaku melihat peta itu. Saya menuding ke semenanjung kecil dan berkata, disinilah terletaknya sebuah negara yang secara ajaib mempertahankan kemerdekaannya. Malaysia. Mari, pelajar Prancis mengangkat tangan. Profesor, betapa kuatnya kuasa luar ketika itu? Saya jawab, mereka adalah kuasa empayar terkuat dalam sejarah yang menguasai sebahagian besar rantau ini. Pelajar-pelajar kelihatan terkejut. Yang lebih penting ialah bagaimana mereka bertahan. James, pelajar British, bersuara, negara kecil itu mengalahkan kuasa besar. Saya mengangguk. Ya, mereka telah mengusir kuasa luar berulang kali. Saya tulis di papan putih. Kaedah kelangsungan hidup, strategi 1, semangat kota dan ketabahan. The Spirit of Fortitude. Pelajar-pelajar memberi tumpuan. Mari kita lihat negara-negara lain pada masa itu. Sebahagian besar telah dijajah atau dikuasai. Saya berhenti sebentar dan berkata, mereka semua adalah negara yang lebih besar dan berdekatan dengan pusat kuasa. Wajah pelajar-pelajar menjadi serius. Mengapa hanya Malaysia yang bertahan? Lee, pelajar Cina, bertanya, mungkin mereka bernasib baik. Mungkin angin monsun yang membantu. Soalan yang baik. Tetapi negara tidak dapat dipertahankan hanya dengan nasib. Saya tunjukkan data era kesultanan. Mereka adalah ahli strategi yang profesional. Ilmu pelayaran yang mantap, perikatan politik yang bijak, dan semangat ketabahan, semangat kepahlawanan, untuk mempertahankan satu wilayah hingga ketitisan darah terakhir. Saya tunjukkan data serangan-serangan ke atas Melaka dan negeri-negeri lain. Pelajar-pelajar bergerak ke hadapan. Tentera luar dengan senjata yang lebih canggih datang. Tetapi pahlawan-pahlawan menolak untuk berundur walau seinci. Saya tunjukkan benteng dan kubu pertahanan. Mereka tidak hanya berdoa, mereka bersiap sedia dengan teliti dan menahan musuh di sempadan perairan. Dan disitulah datangnya kuasa luar biasa, persediaan yang rapi membawa kepada keajaiban. Dewan Kuliah senyap. Armada terkuat dunia ketika itu menjadi mangsa kepada perairan Malaysia. Saya tunjukkan data seterusnya. Bukan itu sahaja. Menjelang abad ke-19, Asia kebanyakannya menjadi jajahan kuasa barat. Tetapi Malaysia berjaya memodernkan dirinya. Saya tunjukkan gambar-gambar era moden. Orang-orang memakai pakaian barat, kereta api, kilang-kilang. Dalam beberapa dekad sahaja, mereka melompat dari era feodal ke era moden. Ini dipanggil wawasan dan budaya, vision and culture. Mengekalkan identiti tempatan sambil menyerap teknologi barat. Saya menekankan, walaupun negara-negara terkuat dunia menyerang, Malaysia sentiasa belajar, berubah, dan mempertahankan dirinya. Mari, pelajar Prancis, bertanya, Profesor, mengapa Malaysia begitu kuat? Saya tepuk papan putih. Itulah soalan yang tepat. Saya tunjukkan analisis kekuatan Malaysia. Pertama, keupayaan pembelajaran yang teliti. Jika mereka fikir ia baik, mereka serta-merta mempelajari teknologi musuh sekalipun. Kedua, keupayaan penambah baikan. Mereka mengubah apa yang mereka pelajari menjadi sesuatu yang lebih baik daripada yang asal. Ketiga, kuasa perpaduan. Apabila negara berada di ambang kemusnahan, mereka menunjukkan perpaduan yang menakjubkan. Brad, pelajar Amerika, berkata, Profesor, bukankah itu cerita lama? Saya menggelengkan kepala. DNA itu masih hidup dalam etika kerja kilang-kilang di Pulau Pinang, inovasi dalam sektor perkhidmatan, dan semangat gotong royong semasa bencana. Saya lihat pelajar Malaysia, Amin, duduk tegak dengan wajah sedikit bangga. Saya memandangnya dan tersenyum kecil. Amin, nenek moyang Anda bukan hanya bernasib baik. Saya menyambung. Seterusnya, mari kita beralih ke era moden. Negara yang mencipta era keamanan tanpa peperangan selama 50 tahun pasca merdeka. Kali ini, saya akan tunjukkan bukti budaya dan teknologi. Pelajar-pelajar menahan nafas dan menunggu. Saya katakan saya akan mulakan dengan kisah perancangan bandar dan seni bina. Pelajar-pelajar sangat berminat. Saya tulis nombor besar di papan putih, 50 tahun. Pelajar-pelajar terpaku pada nombor itu. Jarang sekali dalam sejarah dunia ada tempoh keamanan yang begitu lama. Saya tunjukkan gambar bandar-bandar moden. Kuala Lumpur ketika itu adalah antara bandar terbesar di Asia. Dengan jumlah penduduk yang ramai, ia mengejutkan betapa bersihnya dan mempunyai sistem pengurusan sampah yang teratur. Saya melihat sekeliling Dewan Kuliah dan bertanya,
Adakah Anda tahu kadar celik huruf di Malaysia ketika era awal kemerdekaan? Beberapa pelajar berkerut dahi. Saya berkata perlahan-lahan, kelas atasan dunia, terdapat sekolah-sekolah untuk rakyat di seluruh negara. Bukan sahaja untuk golongan elit, malah petani dan pedagang juga boleh membaca dan menulis. Saya menekankan, inilah sebab mengapa pemodenan pantas selepas kemerdekaan dasar ekonomi baru, wawasan 2020, dapat dilakukan, kerana seluruh rakyat mempunyai pengetahuan asas. James, pelajar British, terpegun dan berkata, Malaysia benar-benar sebuah negara yang menakjubkan. Saya mengangguk sambil tersenyum. Dan ketekunan terhadap teknologi sudah ada. Lihatlah seni pertukangan tempatan. Saya tunjukkan video patung dan ukiran kayu yang halus dan berfungsi. Ini adalah nenek moyang kepada kejuruteraan robotik moden. Jiwa pertukangan rakyat Malaysia telah lengkap beberapa ratus tahun yang lalu. Marie, pelajar Perancis, mengangkat tangan dan bertanya, Profesor, mengapa teknologi itu tidak digunakan untuk peperangan? Saya menjawab, kerana tidak perlu. Malaysia memilih untuk membangunkan budaya dan teknologi dalam negeri. Teknologi diserap menjadi seni hanya kerana adanya keamanan. Saya tulis sekali lagi di papan putih. Keamanan mengubah teknologi menjadi seni, dan seni kembali menjadi teknologi. Baiklah, mari kita beralih ke era terdekat. Kita akan lihat bagaimana Malaysia bangkit dari kemerosotan ekonomi. Tumpuan pelajar-pelajar telah berubah sepenuhnya. Saya berkata perlahan-lahan, pada tahun 1997, Asia hancur, tetapi rakyat Malaysia bangkit semula. Saya akan tunjukkan kisah itu sekarang. Saya tunjukkan sekeping gambar di skrin. Kuala Lumpur pada tahun 1997. Keadaan ekonomi yang tidak menentu. Pelajar-pelajar senyap. Ini adalah gambaran Kuala Lumpur ketika itu. Saya tunjukkan gambar-gambar lain secara berturut-turut. Kilang-kilang berhenti, kemudahan industri musnah, kekurangan makanan, dan orang ramai dalam keadaan terdesak. Saya tunjukkan data Bank Dunia, menunjukkan betapa teruknya keadaan ekonomi Malaysia ketika itu. Dunia berkata, Malaysia akan mengambil masa berpuluh-puluh tahun untuk pulih. Saya berhenti sebentar dan berkata, tetapi apa yang berlaku kepada Malaysia? Saya tunjukkan graf pertumbuhan ekonomi. Kenaikan mendadak dari akhir 1990-an. Perasmian projek mega, menara tertinggi didirikan. Dalam tempoh 20 tahun sahaja, Malaysia mencapai kebangkitan ajaib. Ini dipanggil pertumbuhan ekonomi tinggi. Pelajar-pelajar bersorak kagum. Bagaimana ia boleh berlaku? Saya tulis besar-besar di papan putih. Ketekunan dan pendidikan, dan penambahbaikan. Rakyat Malaysia bukan sahaja bekerja keras. Mereka terus berusaha untuk menambah baik, supaya hari esok lebih baik dari hari ini. Made in Malaysia pada mulanya sinonim dengan barangan murah, tetapi segera menjadi bukti kualiti tertinggi di dunia. Saya tunjukkan video kilang-kilang pembuatan. Pergerakan yang cekap, pengurusan kualiti yang teliti. Inilah industri pembuatan Malaysia yang menakluki dunia. Lee, pelajar Cina, bertanya. Tetapi Profesor, ada juga krisis politik dan bencana alam bukan? Saya mengangguk dan menjawab perlahan-lahan. Ya, Malaysia telah melalui banyak ujian, tetapi disinilah paradoks yang menakjubkan berlaku. Saya melihat sekeliling Dewan Kuliah dan berkata, rakyat Malaysia menyedari sesuatu melalui bencana dan kesukaran. Semangat muhibbah, harmoni, unity. Tidak hanya menyelamatkan diri sendiri, tetapi saling membantu. Saya bercakap lagi tentang peristiwa bencana terkini. Sebab mengapa tiada rusuhan berlaku di tengah kekacauan itu adalah kerana terdapat daya empati di seluruh masyarakat, merasakan kesakitan orang lain sebagai kesakitan sendiri. Saya menekankan, bencana melukai Malaysia, tetapi pada masa yang sama, ia menguatkan ikatan rakyat Malaysia. Ini adalah salah satu sebab dunia menghormati dan juga menggeruni Malaysia. Mereka tahu bahawa bangsa ini tidak akan tumbang walau apapun yang berlaku. Saya melihat Amin, pelajar Malaysia, duduk dengan sedikit bangga. Saya mengangguk perlahan kepadanya. Seterusnya, era moden. Saya akan tunjukkan di mana kedudukan Malaysia sekarang di dunia. Bahan, robotik, aeroangkasa, kandungan kreatif. Kedudukan Malaysia dalam setiap bidang. Pelajar-pelajar menahan nafas dan menunggu. Saya berkata perlahan-lahan, Malaysia bukan lagi negara yang mengejar. Ia adalah negara yang bergantung kepada dunia. Saya akan tunjukkan buktinya sekarang. Saya tunjukkan peta industri dunia di skrin, dan bidang yang dikuasai oleh Malaysia ditandakan dengan warna merah. Peralatan pembuatan semikonduktor, bahan berteknologi tinggi, robot industri, industri kandungan kreatif,
engine otomotif. Skrin menjadi merah. Saya melihat sekeliling Dewan Kuliah dan berkata, ini bukan sekadar tempat pertama. Ini bermaksud mereka adalah entiti yang tidak boleh diganti. Saya berikan contoh terkini. Jika kilang bahan Malaysia terhenti, pengeluaran telepon pintar di dunia akan terhenti. Jika robot Malaysia terhenti, kilang kereta di dunia akan terhenti. Inilah kedudukan Malaysia hari ini. Brad, pelajar Amerika, bersuara kagum. Tesla dan Apple pun tidak dapat berfungsi tanpa teknologi Malaysia, ya? Saya mengangguk. Tepat sekali. Negara lain mungkin menghasilkan produk akhir, tetapi nadi di dalamnya dipegang oleh Malaysia. Saya beralih kepada kisah pembangunan aeroangkasa, pelancaran satelit dan komponen roket yang berjaya. Malaysia adalah salah satu daripada segelintir negara yang boleh pergi ke angkasa dengan usaha sendiri. Penerokaan angkasa lepas, contohnya, komponen utama satelit telah mencapai kejayaan besar. Saya menekankan, kerana tidak mempunyai sumber yang terlalu banyak, mereka menguasai teknologi. Hasilnya, mereka mencapai tahap yang tidak dapat ditiru oleh sesiapa pun. Saya tulis ayat terakhir di papan putih. Teknologi lahir dari naluri kelangsungan hidup dan menjadi kepercayaan. Semua, Malaysia menjadi negara teknologi kerana ia tidak mempunyai sumber. Ia adalah keperluan untuk kelangsungan hidup, bukan pilihan. Dan kini, teknologi itu telah menjadi kepercayaan dunia. Made in Malaysia tidak akan rosak. Jika orang Malaysia yang melakukannya, ia pasti betul. Kepercayaan inilah aset terbesar. Marie, pelajar Perancis, berkata kagum. Kisah yang benar-benar hebat. Saya masuk ke dalam bahagian rumusan akhir. Saya telah mengkaji politik antarabangsa selama 25 tahun. Tetapi tiada negara yang mempunyai daya tarikan misteri seperti Malaysia. Ia mengharungi badai sejarah, bangkit dari abu, dan kini menjadi tonggak yang menyokong sistem dunia. Saya merendahkan suara dan berkata perlahan-lahan, mungkin sukar untuk memahami Malaysia sepenuhnya. Tetapi jika Anda tahu semangat muhibbah mereka, jiwa ketukangan, dan daya tahan mereka untuk bangkit semula berkali-kali, Anda akan memahami aliran kuasa yang menggerakkan abad ke-21 dengan lebih tepat daripada sesiapa pun. Saya tepuk papan putih untuk kali terakhir. Memahami Malaysia adalah memahami masyarakat antarabangsa. Dewan Kuliah menjadi sunyi sepenuhnya. Saya menutup buku dan berkata, inilah yang ingin saya tekankan hari ini. Saya melihat setiap pelajar sambil berkata, sumber dan wilayah yang kelihatan, tidak sekuat semangat dan budaya yang tidak kelihatan. Malaysia mempunyai kuasa itu. Saya perlahan-lahan mengucapkan kata-kata terakhir. Dunia kini sedang memerhatikan Malaysia. Negara ini tenang tetapi kuat, merendah diri tetapi bangga, mengekalkan tradisi sambil terus berinovasi. Saya menambah sambil tersenyum. Anda semua patut mengkaji Malaysia. Petunjuk untuk masa depan ada di sana. Pada saat itu, seorang pelajar bertepuk tangan, dan pelajar-pelajar lain mula mengikut. Dewan Kuliah dipenuhi dengan bunyi tepukan, dan saya tunduk memberi hormat. Pelajar-pelajar perlahan-lahan meninggalkan Dewan Kuliah, tetapi pandangan mata mereka telah berubah sepenuhnya. Amin, pelajar Malaysia, kelihatan bangga, dan berjalan dengan penuh semangat. Saya melihat papan putih dan berfikir, memahami Malaysia adalah memahami politik antarabangsa. Saya yakin ayat itu adalah benar. Terima kasih kerana mendengar cerita saya sehingga akhir. Semoga Anda sihat selalu. Apa pendapat Anda tentang cerita hari ini? Sesetengah orang mungkin mengatakan ia adalah cerita yang sukar dipercayai, tetapi ada saat-saat seperti itu dalam hidup, bukan? Apabila kita berfikir dari mana datangnya kuasa untuk bangkit semula, walaupun dalam keadaan yang tidak mungkin dapat ditanggung. Mungkin ia adalah seperti batu yang menjadi semakin kuat dalam tempoh masa kita hidup, yang membuatkan kita terus maju tanpa bantuan sesiapa. Pada akhirnya, kehidupan bukan tentang kejayaan besar, tetapi tentang proses bangkit semula setelah jatuh. Saya berharap melalui cerita hari ini, kita semua dapat berhenti sebentar dan bertanya kepada diri sendiri, di manakah saya sekarang? Dan bukankah kehidupan itu kadangkala kita terpaksa terus berjalan tanpa jawaban yang pasti? Sila tinggalkan pendapat Anda di ruangan komen di bawah. Dan sila kongsikan kisah inspirasi ini kepada orang di sekeliling Anda dan bincangkan bersama. Akhir sekali, langganan saluran, like, dan tetapan notifikasi Anda yang hanya mengambil masa 1 saat adalah tenaga yang besar untuk kami menghasilkan video. Ini adalah kisah inspirasi yang disampaikan kepada Anda dengan penuh keikhlasan. Semoga Anda menjalani hari yang bahagia hari ini.